Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat Media TV. Kali ini Media TV akan berkongsi mengenai Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan yang merentasi sepanjang zaman. Naik turun kerajaan Melaka banyak diceritakan dalam hikayat ini. Hang Tuah merupakan seorang laksamana yang terutama serta pahlawan Melayu yang taat kepada rajanya terutama semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah di Melaka pada abad ke-15. Hikayat ini dipercayai mula ditulis sekitar tahun 1700. Pada masa mudanya, Hang Tuah dan 4 orang temannya, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, serta Hang Lekiu, membunuh sekumpulan Lanon dan 2 orang lain yang mengamuk dan membuat kacau bilau di dalam kampung. Hang Tuah pernah juga menjadi bendahara kerajaan Melaka pada ketika itu, iaitu serupa dan setara dengan tugas yang dijawat oleh penjawat jawatan Perdana Menteri dalam istilah moden. Kerajaan Melaka pada ketika itu dengan jelas dapat melihat bakat mereka berlima dan melantik mereka bertugas di dalam istana. Kejayaan Hang Tuah semasa bertugas dengan Istana Melaka di antaranya berjaya menewaskan seorang pahlawan Jawa yang terulung yang dikenali sebagai Taming Sari yang juga merupakan seorang pahlawan di Empayar Majapahit sewaktu itu. Kehebatan Taming Sari semasa ia bertugas adalah disebabkan oleh sebilah keris kuno yang telah pun dihadiahkan oleh Empayar Majapahit kepada Taming Sari untuk memudahkannya bertugas sebagai petugas Empayar Majapahit sewaktu itu. Taming Sari sangat handal dan juga diketahui dan dikatakan sebagai petarung yang hebat kerana mempunyai kesaktian yang berunsurkan kebal, atau tidak lut sebarang senjata selepas menjadi pemilik keris kuno tersebut justru itu secara tidak langsung atau dalam erti kata lain keris itu boleh menyebabkan seseorang yang bergelar pemiliknya akan menjadi kebal dan kemudian selepas keris tersebut bertukar tangan dan pemilik keris itu pun telah dinamai ataupun dinamakan Taming Sari bersempena nama pemiliknya yang asal. Setelah sekian lama Hang Tuah bertugas, satu kejadian telah berlaku di mana Hang Tuah telah dituduh berzina dengan dayang istana baginda sultannya. Kerana hal tersebut, satu keputusan serta-merta dibuat oleh sultan untuk menghukum mati Hang Tuah. Bagaimanapun, hukuman mati itu tidak dilaksanakan dan sebagai ganti, Hang Tuah pun telah dihantar untuk bersembunyi di suatu tempat yang terperinci oleh bendahara. Namun perkara ini dirahsiakan di atas sebab tertentu. Oleh itu, akan kerana kurangnya usul periksa serta sangat mempercayai bahawa Hang Tuah telah dikenakan hukuman mati, perkara itu telah pun menjadi penyebab yang mendorong Hang Jebat menurut hikayat Hang Tuah atau Hang Kasturi menurut sejarah Melayu oleh kerana di dalam ketidakpuasan hati akan tindakan baginda sultannya telah melancarkan rancangan bersifat mahu menuntut pengadilan. Perkara tersebut telah pun mencetuskan konflik di antara Hang Jebat dan penduduk di Empayar Kesultanan Melaka dan selepas itu secara tidak langsung ia menjadi punca serta sebab yang telah pun menyebabkan keadaan kelam kabut serta kacau bilau di kalangan penduduk. Baginda Sultan Mansur Shah berasa amat kesal terhadap hukuman mati yang dijatuhkan baginda terhadap Hang Tuah. Oleh kerana hanyalah Hang Tuah sahaja yang merupakan satu-satunya entiti yang mampu untuk menewaskan Hang Jebat atau Hang Kasturi. Dan sewaktu kekalutan itu baginda Sultan telah pun berkongsikan akan kekesalannya baginda kepada bendahara. Dan pada sewaktu ketika itu, di dalam kekacauan serta huru-hara yang dicetuskan oleh Hang Jebat, bendahara bertindak mengambil keputusan yang sangat drastik serta memanggil kembali Hang Tuah daripada tempat persembunyiannya. Hang Tuah pun dengan serta-merta dikurniakan pengampunan oleh Sultan. Selepas itu Hang Tuah dan Hang Jebat pun bertarung selama 7 hari 7 malam. Hang Tuah telah pun berjaya menemui Hang Jebat yang sedang bermaharajalela di istana. Secara tidak langsung kawasan tersebut berjaya dikepung oleh para hulu-balang istana yang turut mengikuti Hang Tuah. Di dalam pertarungan tersebut, Hang Tuah pun berhasil membunuh Hang Jebat dan juga berjaya mendapatkan semula keris Taming Sarinya. Selepas konflik yang tercetus, Hang Tuah pun kembali meneruskan khidmatnya kepada Sultan dan terus melayani Melaka. Hang Tuah diperintahkan oleh Sultan untuk meminang puteri legenda Puteri Gunung Ledang yang tinggal di Gunung Ledang di sempadan Melaka, Johor. Menurut legenda, puteri bertemu dengan Hang Tuah dan hanya bersetuju untuk menikahi Sultan jika dia memenuhi senarai syarat,
atau hadiah pra-pernikahan. Senarai itu merangkumi jambatan emas yang menghubungkan Melaka dengan puncak Gunung Ledang, 7 dulang nyamuk, 7 balang air mata dara dan semangkuk darah putera sulung Sultan. Hang Tuah tahu tugas-tugas itu tidak akan dapat dipenuhi dan dikatakan begitu malu sehingga dia melemparkan kerisnya ke sungai dan berjanji akan kembali ke Melaka. Kerana beliau gagal dalam tugas itu, dan disebabkan beliau berasa malu akan kegagalannya menunaikan perintah Sultan, dikatakan kemudian Hang Tuah menghilang diri. Menurut sumber lain, Hang Tuah hidup hingga usia tua, dan jenazahnya dikatakan dikebumikan di Tanjung Kling di Melaka, di mana makamnya masih dapat dilihat hari ini. Namun harus dipercayai bahawa makamnya hanyalah perwakilan namanya dan mayatnya sebenarnya dikuburkan di tempat lain. Sumber lain menyatakan bahawa, setelah kedatangan Portugis, Hang Tuah berpindah ke Singapura. Pada pendapat cendekiawan ilmuwan ilmiah sejarah Melayu berpendapat bahawa berkemungkinan besar Hang Tuah mengalami dilema lalu ia berasa kurang senang akan kegagalannya semasa ditugaskan untuk pergi meminang puteri Gunung Ledang sebagaimana telah pun diceritakan dan juga sejak itu menjadi sebab yang telah pun menyebabkan Hang Tuah tidak kelihatan lagi. Walau bagaimanapun Hang Tuah pernah mengatakan takkan Melayu hilang di dunia. Petikan itu merupakan ungkapan termasyhur sehingga kini. Terima kasih kerana menonton. Teruskan menyokong channel ini kerana kami akan terus berbagi berita semasa, ilmu dan pengetahuan yang lebih menarik.